Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kita banyaklah bersyukur dan terima kasih kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat dan rezeki kepada kita semua lagi pada malam ni. Jadi alhamdulillah, ibu bapa dan akak semua, malam ni saya duduk di duduk di majlis tanding lah. Mari tempat ceramah Ustaz Wadi Anwar daripada Malaysia. Nah, Ustaz Wadi Anwar Malaysia. Lepas tu sekarang ni saya duduk di tempat duduk dalam tempat makan roti. Nah, jadi kita nak buat tengok jalan dulu. Kita nak buat jalan tengok beryakat. Nah, saya nak tahu kata suara tu cak ceng gedak. Ramai dan suara tu cak ceng gedak. Ibu apa ada akak semua hak mana masuk mari dah, kita pakat tolong rakyat kata suara hak ni tu cak ceng apa cak ceng dah tu. Kita nak apa nama ni nak gilah. Lepas tu sini hujan dah. Nak hujan sini. Jadi kita pakat doa lah. Minta Allah Ta'ala hujan ni serat banget-banget. Nak minta hujan serat banget-banget insya-Allah dah. Suara cerak molek dah insya-Allah. Kalau ada kat kom mana gapo tu minta tolong pakat rakyat nah insya-Allah. Jadi kita nak fak kita semua ni pakat masuk. Lepas tu pakat tolong celaka dah. Gini, Pak. Kita nak jalan dah. Pak ni tolong ge. Tolong ge. Nanti kita nak angkat lagi insya-Allah. Pak, kita lagi tak apa hujan bang. Nah. Kita nak tengok beryakat. Kita tengok beryakat. Beryakat apa ni kedah-kedah dulu dah. Jadi ya buat ceramah majlis ceramah ni kan ya buat tiga malam semua. Kita nak giat depan tu. Giat depan tu. Kan ni. InsyaAllah kita semua mana duk tengok sekarang ni kita bakal tolong bakal tolong kot celaka. Jadi sekarang kita duduk di majlis majlis tanding. Enggak salah dah. Ya. Buka jual sini. Jadi nama les Ustaz. Jadi kita dalam ni siapa-siapa yang kita mari depan ni dulu. Bitu masuk. Ni bitu masuk majlis tanding kena kan majlis tanding dah. InsyaAllah kita mari tengok beryakat dulu. Sama taruh ustaz tu. Jadi sekarang ni ustaz dah sapa. Ustaz Wadi Anwar Malaysia tu sapa mari dah di tanding kita. Di foto ni kita. Lepas tu saya pun duduk di majlis dah. InsyaAllah ibu bapa dan akak semua lagi kita bersama-sama dengan ucapan ceramah. Jadi sampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar kita insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang duk tengok ni kita bakal tolong like kot celaka dulu dah. Siapa yang masuk mari dah bakal tolong kot like kot celaka insya-Allah. Jadi saya tengok di sini ramai lagi ni orang yang tak ada kot cel yang masuk dah. Tapi dia tak ada cel lagi. Insya-Allah kita bakal kot like kot celaka. Lepas tu kita nak pergi tengok beryakat dulu. Sama taruh ustaz mari tu. Kita mari tengok beryakat dulu. Sini ya pengantar apa? Kupang dah. Kupang bagi barang ya ada dengan. Waalaikumsalam Allah. Allah senang. Mai mana lagi ayah ni? Lamplai. Mai apa ke? Bakat ayah. Bakat ayah tu. Ada tinggal. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Dua orang lagi? 3 anak. 3 anak tu. Ya alhamdulillah. Terima kasih dah. Lepas tu masuk tengok cai kisi. Ya. Kisi. Hujan tak kat rumah? Tak ada hujan. Tak ada hujan dah. Allah senang. Tak hujan dah. Mari sini hujan ni. Sini. Tak apa. Masuk dalam dulu lah. Ya. Insya-Allah. Dek aku ramai. Aku ramai. Ya boleh. Aku ramai. Mana mai.
Keramat ha. Mana? Ha. Ada sini. Ada ha. Keramat tu. Tak apa. Tak apa. Boleh. Ya. Nampak tak tengok ramai? Tak apa dah. Nampak dah? Ya, tak apa. Ya, sama-sama. Kira hari-hari je. Oh, ya, alhamdulillah. Terima kasih dah. Terima kasih. Insya-Allah. Ayah tengah hari ya. Oh, hari ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dia antara mari pada lampai dah ya ni dah. Ni kupang. Apa ni? Cincuk, kupang cincuk. Kupang cincuk. Siapa nak ada dengan motor. Motor pun ada. Motor ramai je sini dah motor. Lepas tu ada dengan Pak Long, ada dengan Toto banyak kara lah ramai tu. Sini tempat tulis nama untuk nak ambil apa kata. Apa memang senaja apa cincuk ni bang apa? Unik apa? Unik. Nah. Aku pun cincuk sini. Nah, siapa yang nak boleh gapo rezeki ada tu boleh tulis nama. Fak tulis dah. Tak lagi. Tu dia hantar depan ni. Apa nyata boot apa? Boot dah panggil dah. Boot. Tempat jual lah. Jadi killing. Killing lah. Kita tengok berakak dulu. Pak apa ni? Weti tu duduk dalam weti. Nah, weti duduk dalam tu. Jadi insya-Allah kita semua ramai kita bakal kot celaka dulu. Nah, sang-sang kita, adik-adik kita pun boleh masuk tengok. Nah, tagi. Learning Ustaz Wadi Anwar tak siapa lagi sini. Tapi di negeri Syria tu je siapa dah. Dia duduk rehat dulu. Nah, rehat tagi yang mari. Siapa masa ceramah kita boleh dengar insya-Allah. Salah ya boleh. Ramai dah. Allah kenapa? Allah salah sana. Hei, you dengar tak? Pagi dah. You suka ni nak hari jumpa apa ni? Satu babo yang hari dah. Oh ya Allah senang. Sampai bila? Baru siapa ni kak? Mana selama? You nak flight license. Ni enggak dah ni. Duduk mana? Duduk di Bukit Lengo. Ya, di Besek ni. Di Natu Dam. Tu Besek udah ni dah. Natu dah je. Ya alhamdulillah. Bayar pakai kafe saja. Tak apa siap demo jadi dalam ni dah. Ya tak apa. Duduk di kerja pada kapal dia. Sahih. Ya tak apa. Duduk kerja sebengar bedi dah ni. Di mata. Ya tak apa. Pagilah kalau lalu-lalu. Lalu dah. Ya insya-Allah dah. Dekat ni belakang melim ni rumah. Laki ni dah. Kena masuk ke lampu. Kalau duduk 3 hari sini dah. 3 hari. Insya-Allah. Mari pula ah. Insya-Allah. Tengok ada air insya-Allah. Dah insya-Allah. Apa dah? Ya sama. Pakai air ke apa? Depan tu ada siap dah. Dah. Tak apa insya-Allah. Ya sama-sama. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itulah di antara orang yang jumpa dengan Alpani FC. Hak ni jual barang main. Nah, ada banyak. Mana lagi? Nah, hak ni apa ni Pak orang ni? Tanjuk. Lagi tanya. Ada riate tak? Tanjuk dah. Tanjuk ni dah jual kan kat ayah ni. Tanjuk ni apa yang apa ni? Tanjuk. Tanjuk. 509. Harga tak serupa lah ke? Tu. Ya, terima kasih lah. Jazakallah khair. Terima kasih banyaknya. Harga serupa lah ke? Harga serupa lah ke? Tapi asli ya tu ada. Boleh murah kata bunga ke apa? Saya duduk mana? Abang ya duduk mana abang ya? Bakar nasi belakang. Nasi laki tak apa. Lagi ada. Lepas tu biar murah. Ni bunga ke apa ni. Ya ada lain nama dia. Rupa. Tak Satu serupa. rupa, satu nama dia rupa lain nama. Sokok ke apa? Pakai Melayu panggil dah. Pakai Melayu. Kita pakai yang Melayu. Okey. Assalamualaikum. Nak tanya sikit ni lagu mana? Tu ya tak apa. Nah, jadi harga ni lain-lain ni. Waalaikumsalam. Allah. Duduk mana ni?
Duduk lambu tu ya. Nak yang mana? Wayak lambu tak kena. Mari apa ni? Mari keluarga. Mari keluarga lah. Ya boleh. Ramai. Tengok tu tak apa ni. Asal dia kita tanda letak. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Mari apa ya? Mari dua hari. Lepas lagi ada lagi. Ya. Tak apa. Selamat dah. Insya-Allah. Siap dah. Siap dah. Ya. Ini anak ni dah? Anak. Tengok dia makan. Kau salam. Makan tengok. Tak ada nampak penuh dah pakai lagu ni dah. Atau ciak dia. Yalah ni dia mau Timur gini dah. Tancak hok ni orang pakai baju ke pakai dengan baju busana. Baju bersana. Ni baju Melayu. Melayu dah. Baju Melayu ni yang pakai gini, pakai sokong. Baju beg ni pakai sokok beg ni dah. Baju Melayu ni nak makan boleh juga. Boleh juga. Supaya dalam ramai ni pakai dengan sokok lakar dah. Kok biasa ya. Biasa. Tak nakar ah. Tak apa kita. Tak apa. Baik. Bukan apa? Lambat oleh hakar pakai juta semua. Terah. Kat mana ni molek ni? Cak putih. Cak putih jauh mereka. Pas kena cap piah dah. Senang. Apa tu? Pak ikat ya tulis lingkar kane. Kane ni. Baik ni. Ya. Baik ni. Mana ke aman? Mana ke masuk sini. Luar. Sini. Boleh main. Baik ni cara makan ni, ni dah. Toko Ustaz Mahzak lalu dah. Tak Mahzak. Teguh amal tu. Amal dah. 1 2 3. Lagi 1 2 3. Orang panggil tanya ke apa ni? Tahu nama. Baik. 500 dah. Ya, 500 dah. 500 miliar dah. Yalah. Banyak beg belajar tak? Banyak dah. Banyak. 500. Kalau sokok ni apa kok? Sokak ni buat apa? Foto HP dah. Duduk buka kedai mana ni? Kalau pacam. Dia buka kedai Nibong, dalam Nibong. Di mana? Kedai buruk telak kau dah. Ya. Tak PQ Taning. Taning jalan tu. Tak PQ. Bawa apa kedai? 2 kedai. Lubang. Tiga kedai. Ni baju beg ni dah. Semua ni dah. 3 kedai. Eksklusif. Nama kedai? Nurul Iman eksklusif. Nurul Iman Eksklusif. 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 Baju Melayu tak ada baju lain. Baju Melayu kara dah. Melayu kara. Alhamdulillah. Lubang ni tak prediksi. Apa mini biksi tu? Lubang tu dah. Kedai ni. Alhamdulillah. Dengan salam dah. Tak akan sokok nak. Sokok. Terima kasih. Gimana? Sokok nak pergi sokok stay. Ya. Sokok dah. Lampu. Sokok. Berapa? Boleh 3 dah. Lalu 3 kita. Lalu 3. Sokok dah. Mana? Baju. Ni. Lalu 3 dah. Bismillah. Ni. Boleh ni dah. Boleh. Tak esok ni. Dia brand hak kedai lalu ni. Brand kedai lalu dah. Ada sama ada. Ni dah. 48 ni. 48 ni. Spurs tak bersama. Yang masuk pakai ngau jutuk boleh tapi tak masuk. Yang jutuk boleh tapi kurang sikit. Kurang Biasa sikit. pakai baju Melayu, baju. Beg ni dah. Belanga. Beg ni. Ya. Ya. Jutuk. Akan selalu Nanti kita cari baju beg ni. masuk dengan dengan nyala. Boleh tu. Lepas tu dia tak boleh buat siapa ngapi je dah. Okey tu. Tu terima kasih dah. Balik ke mana ni? Okey. Masak jelah. Si start laka tu. Bagi-bagi.
Ya okey. Terima kasih lah. Jazakallah khairan. Terima kasih. Insyaallah insyaallah. Ya sama minta kita hilang rezeki. Amin insyaallah dah. Jazakallah. Tiga kedai dah buka dah. Ya. Jalan Rua di Teluk Besar. Ya. Insyaallah. Di jalan-jalan kali. Ya insyaallah dah. Terima kasih lah Maya. Terima kasih jazakallah khairan. Sama-sama insyaallah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Itu dia antara. Nah, jadi kita nak pergi tanya ya ni. Saya tanya rezeki. Nah, alhamdulillah. Jadi siapa yang nak pergi beli sokok ke ataupun apa panggil apa? Tanjuk. Tanjuk tu kita pergi di kedai 3T tu. Dalam Telak Kau jalan dua kedai. Nah, lepas tu di Telubel sore. Ni perningan dah, jadi ada jual lah. Perningan ni ada jual beg, jual baju. Nah, jadi mana kata boleh kita mari apa? Kat mana kasak? Mari beli. Nah, sama-sama tara nak beli, sama-sama dengan camah tu ada jual ada gapo. Lepas tu ibu bapa dah kat semua kat mana duk tengok lah ni, kita bakal tolong kod like, tolong kod share insya-Allah. Nah, kita nak pergi tengok kedai mana gini. Nah, tengok. Nah, tengok kuasa dulu insya-Allah. Siapa hak mana masuk mari dah bakal tolong kod like, kod share. Nah. Kod like betul kod share insya-Allah. Ni ada jual, kita pergi tengok biar kat kedai dulu. Nah, jual kod kedai, jual kod kedai. Nah. Jual kod kedai insya-Allah, kita berdoa minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki. Nah, tambah rezeki kepada semualah kedai mari jual di sini insya-Allah. Dah insya-Allah minta mudah tambah rezeki lah kau insya-Allah dah. Alhamdulillah. Nah. Baju piyah, sokok baju tok adalah kau. Ustaz Wah apa dah? Assalamualaikum. Tuan lagi tak ada tuan lagi ke? Oh. Allah subhanahu. Ustaz Wah kejap Ustaz Wah sikit. Ni lah lu. Bagus apa? Dah alhamdulillah. Kita jalan lagi. Jawab ngan juga ke? Jawab ngan. 3 hari ni. Hari ni esok lusa 3 hari. 3 hari dah. Boleh nak hari dah. Boleh. Habis sudah duduk jual roti situ. Jual roti. Buat roti. Hak kalah apa? Tengah. Tagi boleh kita sama tara. Kita tengok berjakat. Di majlis. Di majlis tani ni. Majlis tani ni duduk kok jalan lagi doya di doya. Jalan pergi hajai. Nah majlis tani. Jadi sekarang ni Ustaz Wadi Anwar tu tak siapa mari sini lagi, tapi di Thailand tu ya siapa dah boleh ada duduk rehat. Duduk rehat mariah okey. Mariah. Nah, lepas tu kita semua, lepas tu tepat 27 28 ni Ustaz Abdul Somad apa Indah tu. Mari di majlis. Nah, hak masyhur kalau sama dengan boleh sama dengan tu, sama dengan apa? Kalau Malaysia ni Ustaz Azhar. Pak duduk depan. Depan tak apa. Nah. Tengok berjakat kedai. Hak ni kita masuk ni. Ni. Kedai ni. Aku mana? Sama tak kita tengok. Nah. Saat ni ya badu selepak wak ruk. Boleh masuk tengok dah ni. Mana tak abah ya. Tahu kena tanya tu aja. Hak ni dangga apa amal tak kenal ni. Luar dah. Apa ni? Bai mai si thong tapi asal na yuang apa? Bai mai si thong. Bai mai si thong tu. Dalam mah. Nang dia elok. Nang dia elok. Mahal secan nang dia elok. Cuk nang kun je ti. Apa ajak? Gapo? Hak ni ya ada kuih ni gana? Tok tang. Tok tang lah, ada kuih dah. Molek. Hak ni dah, hak ni pasang ayat-ayat Quran. Kita tengok ayat-ayat Quran. Hak ni ayat kursi. Nah, ayat kursi hak ni wisalah. Kita molek lah ada depan rumah.
orang nak masuk rumah kita tu bagi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Banyaklah kalau kita tengok ayat kursi, hak ni qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ni 3 kul. Hak ni ayat sibulina. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, ayat Quran saja. Jadi adalah patu harga amat tak tahu atau apa kok. Kena tanya tu ya. Hak ni 2005 hak ni. Hak ni kalau hak ni ya buat dia tulis ni 2,500. Kalau hak ni ya tak ayat, ya tak tulis ni. Dia bertanya payment. Masih tak tahu kenanya tu ya. Tu ya mana hak ni? Ni kalau pai hak ni Ni pai hak ni kita tengok jalan lah, kita tengok ayat Quran lah. Jadi boleh dua. Boleh tengok jasa atau nak maya ke gapo dah. Tapi hak ni yang mahal sikit. Hak ni 2005. Nah hak ni 2005. Kalau rumah kita tu kalau ada jet hajat yang Quran tak ada. Kita tu duk jual tu. Dah. Kita boleh tengok biar kat fakmu tak molek pun apa. Sudah. Sudah. Mana lagi? Boleh tengok tu. Ikut dia. Ini okey. Malak je. Tapi tu air duk jual tak apa. Gidah ni, kita tengok tidak ni. Tak apa kita mari tengok ni dulu. Tu air duk jual. Duk jual. Duk depan. Yang salah. Nak kerja apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam semua saudara-saudara kita ada kat rumah dah. Ujian dah tu Dan di majlis ni baru serat ujian ni. Dah tapi adalah titik sutil 2 lagi ni. Dah ujian ni ujian rahmat. Dah ujian rahmat. Allah Taala hantar rahmat mari pada malam ni. Dan insya-Allah dah ujian belum ada calamah dah. Ujian tapi ni serat dah ni. Bagi hantar rahmat dah. Bagi hantar udara pun ada sedap hano. Tak panas lah. Tak panas. Kalau tak hujan tu mungkin panas sekarang. Alhamdulillah lah ni kita duduk di majlis petani. Kadang-kadang orang duk tanya tengok ada komen tu, tanya Tinai di majlis petani. Tapi bukan majlis dulu. Nah, lah ni majlis apa? Majlis hak baru lah ni duk di Doye. Tang Yuti Dongyang. Dan kalau kata kita duk di Taning, bagi siapa siap Dongyang tu, dah kita lekokkan ni. Lekokkan ni mari lebih kurang dalam 2-3 kilo tu ada sebelah lek kiri majlis petani. Kita cat dengan di sini. Dah ada dengan orang jual baju, ada dengan jual nasi, ada dengan jual air bagai semua ada. Dah, semua ada panggil. Semua ada di sini. Bolehlah kita mari dengar ceramah pada malam ni dari ustaz masyhur daripada Malaysia, Ustaz Wadi Anwar lah. Ustaz Wadi Anwar ni orang terkenal dah sebelah Malaysia kita. Sebelah Malaysia ni orang tok kenal. Bolehlah kita ambil walaupun dia mari sekali kita tadah niat dia ni sebagai guru kita. Dah insya-Allah niat sebagai guru kita, dah kita pun dapat keberkatan kalau kita ambil ilmu kepada dia. Insya-Allah dah. Ni kita duduk sebelah belakang ni. Ada belakang ni ya cak weti. Ni son makan ni. Ni son makan, ni son jual baju. Ni son makan semua ni. Ada dengan kemah, ada dengan ten. Patut kira hak tengah kau ni dah. Kira dah. Hak tengah kau ni. Tu dia dah. Bolehlah saudara-saudara kita duk kok kuasa mana, dah kita bolehlah mari bersama majlis bersama dengan kita pada malam ni. Dah majlis kita pada malam ni ceramah oleh Ustaz Wadi Anwar dan orang Turk masyhur di Malaysia. Orang Turk masyhur di Malaysia, orang Turk kenal lah sebagai tok guru di sebelah sana dah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dah selamat malam.
sebelum daripada kita tidur, dan marilah kita buat amalan-amalan kebaikan dan untuk kita sendiri, dan untuk kita sendiri sebelum daripada kita tidur, dan kita sembahyang Isya berjemaah, dan kita buatlah bacalah 2 surah sebelum kita tidur, Sejadah dan Tabar, sebagai 2 surah inilah boleh manfaat, boleh tolong kita di alam akhirat nanti. Dan kita sembahyang taubat pada hari ini, belum pada kita tidur, kita sembahyang taubat dulu, dan insya-Allah lepas tu kita buat adab tidur. Terima kasihlah semua masuk tengok tu dan hadap dengar tu, insya-Allah. Pada ni kita serah kepada Ustaz Alidin kita pula. Kita serah kepada Ustaz Alidin kita untuk ucapan, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Uwa. Ini Ustaz Anwar ke? Ini pun Ustaz Anwar. Hak mari ceramah Malaysia pun Ustaz Anwar ke? Alhamdulillah dah. Jadi kita semua boleh kita semua boleh pakai apa ni? Boleh pakai mari. Siapa yang tak mari lagi tu boleh hari dekat ni. Ni di antara beryakat ni son makan. Kita culuh kat son makan. Adanya banyaklah makanan tu. Makanan tu banyak. Ini son makan ni duduk dekat dengan Betty. Betty sini apa kita tengok Betty. Tengok comel, tengok pelita lu. Tengok pelita lu. Tengok pelita. Insya-Allah siapa-siapa hak mana masuk mari dah tak ada kod live lagi. Minta kod live, minta kod chat lah kau dah. Walaupun kita tak boleh nak mari, tapi kita boleh dengar kat rumah. Kita boleh dengar ke rumah ibu bapa dia kat semua. Jadi saya nak pergi tengok beryakat dulu. Kita nak pergi tengok beryakat orang. Lah ni orang duduk mari. Duduk jalan mari, duduk masuk mari, duduk jalan lagi. Duduk jalan mari, duduk masuk mari. Insya-Allah. Ya ada dengan ten, ada dengan punya ten tak sewi kena hujan ke. Saat ni hujan lah ni hujan sikit dah. Alhamdulillah hujan sikit dah. Alhamdulillah. Itu di antara. Lah ni majlis duk jalan bagi kupang barang nak bagi kepada orang. Jadi sama tara kita hak ni tu masuk mari tengok dah, duduk dengar dah ni ibu bapa dak semua kita boleh pakai boleh pakai tolong kod like kod share. Boleh tengok orang lu Pak. Kita boleh tengok orang lu orang. Dan insya-Allah siapa hak mana cedah ni ke orang tu boleh pahala insya-Allah. Ni. Ni Pak. Tunjuk. Satu lagi. Aten tengok WC. Satu lagi. Pak kena sung lepas nampak. Tu WC dah WC. WC. WC besar WC ada ngaten tak apa. Benar orang ramai masya-Allah. Di majlis taning ceramah ustaz hak mari pada Malaysia iaitu Ustaz Anwar nama dia. Nama ustaz mari ceramah malam ni nama Ustaz Anwar. Nangsau Hasnah Maki Tambun Kolo Tanjung Nonci Petani. Ni Culuh. Juluh kat ni. Jadi alhamdulillah semua orang hak mari malam ni tu dah pilih mari. Pak kita semua pun tu happy lah juga. Tu happy lah dengar. Tu happy lah dengar dah. Alhamdulillah. Raweng Yarang Cangwat Patani Siti Leko Dawe insya-Allah. Raweng Yarang Cangwat Patani. Lawah besar kali mutu ada dengan ni, ada dengan tunjuk lawah. Ada dengan Sika. Sika pun ada mutu dah mutu. Abu tak apa dah mutu, tak apa mutu. Ada dengan hani besar ni ke apa ni? Tujing. Ada dengan kipas, ada dengan tujing. Lepas ada rawan besar kali mutu. Rawan besar kali mutu. Akhirnya Weho Abu Takam Cam Ampun Dong Cik Jauh Dani. Kita boleh tengok apa ni? Kita boleh tengok WT dah. WT kita boleh tengok WT dulu. Ni suasana WT. Melakukan acara majlis kita WT hak Ustaz Anwar kita akan naik ceramah pagi. Malam ini kita ada kita tengok orang ramai. Negara sepatutnya dari rumah kita iaitu Tuan Guru Haji Wadi Anwar.
Orang ramai insya-Allah kita semua dah. Pakat tolong like, pakat tolong share lah insya-Allah kita semua. Oh ya Allah, sama-sama kita mengambil berkat dengan majelis kita dengan pembukaan Oh ya tak ada. sesi Al-Quran. Mana kaklah? Haji Muhammad Fauzi. Setelah hormatnya menyebut mempersilakan pentas dipersilakan. Tak. Pakat tu lah. Pak buka. Di majlis tani. Nah. Di majlis tani. Nah. Insya-Allah kita duk tunggu nah Ustaz Anwar tu mari. Lepas tu majlis ni dia nak buka dengan baca ayat suci Al-Quran lah. Baca ayat suci Al-Quran. Insya-Allah. Nanti kita nak saya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن
وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة الله أكبر إن أبانا لفي ضلال مبين الله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين
Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. As-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallahul azim. Begitulah bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah dipendengarkan sebentar itu tadi daripada saudara Haji Ahmad Fauzi daripada kampung Bukit Kung, Mayo, Patani. Majlis mengucapkan setinggi terima kasih para ibu, para bapak dan adik sekalian, dan juga para pendengar yang berada di rumah yang ikuti bersama kami dengan secara live melalui page Majlis Agama Islam wilayah Patani. Malam ini adalah malam yang pertama untuk kita bersama-sama mengingati sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu pada malam ini saya akan teruskan acara kita sebagai ceramah agama satu tokoh ulama kita yang mana usianya sangat muda, tapi Allah kurniakan kepadanya ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang begitu limpahnya. Beliau masih lagi muda dan juga kita dengan ceramah-ceramah beliau tentang peristiwa akhir zaman dan juga tentang sirah-sirah Rasulullah. Beliau berumur belum lagi sampai 40. Di akhir penghujung nanti saya nak tanya umur dia berapa dan saya akan ada sagu hati untuk kita semua. Baiklah saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi sekalian, semasa ini kita marilah sama-sama kita menikmati dengan sirah-sirah Rasulullah dan fitnah-fitnah akhir zaman bersama dengan Ustaz Muhammad Wadid Anwar. Persilakan ke pentas segala hormatnya kami menjemput, mempersilakan di untuk masa kita lebih kurang 2 jam insya-Allah. Sama-sama kita mendengarkan. Biasanya kita dah tengok dalam YouTube. Masa tengok dalam YouTube nampak tua sikit, tapi tengok tua sungguh ni masih lagi ceria, masih lagi muda. Dan kita berdoalah semoga ustaz kita ni Allah panjangkan umur dan juga memberi khidmat kepada kita hingga seterusnya lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lanjutkan umur beliau dalam khidmatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Malah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, yang dipertua Majlis Agama Islam wilayah Fatani
Terusnya timbalan-timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani, Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Fatani, seterusnya adik-adik jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Fatani, tuan-tuan guru, para alim ulama, al-ajilla al-muhtaramun, para pelajar pondok, pemimpin masyarakat, Tok Kemenan, Tok Neban, Ketua Opoto, betul kan? Terusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya minta izin duduk bersila. Gemuk kan, saya nak kena bersila sikit ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni ialah malam pertama, kali pertama sejak balik daripada Syria tahun 2007. Saya pernah melawat ke Fatani dan Yala beberapa kali, tapi yang ni malam ini kali pertama saya menyampaikan ceramah. Dan saya dimaklumkan tak ada alim ulama kan, tapi malam ni di depan ni kesemuanya para ulama yang ada di depan. Dan saya mohon izin daripada semua alim ulama kita untuk saya bercakap. Bukanlah saya yang paling pandai, tapi mungkin saya ni orang kenal sikit lah. Kalau di Malaysia tu mereka kenal lah sikit, no? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Taala himpunkan kita malam ni dalam satu majlis yang insya-Allah doa kita sangat didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah dalam majlis ini sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, moga kita semua dihimpunkan oleh Allah dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah menghimpunkan kita semua dalam majlis ini. Walaupun ada yang mai untuk membeli air, ada yang datang untuk membeli baju, ada yang datang untuk membeli keperluan, tetapi Allah sebut kepada para malaikat, kepada mereka yang walaupun melintas di dalam majlis ilmu, bukan datang untuk mendengar di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk para malaikat memasukkan juga mereka-mereka yang lalu ataupun lintas di dalam majlis ilmu. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Jadi yang datang dengan niat apapun, insya-Allah rahmat Allah untuk mereka yang hadir dalam majlis ilmu akan kena kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, terima kasih kerana sama-sama memeriahkan majlis, membesarkan salah satu daripada syiar ataupun hari kebesaran Islam, iaitu antaranya ialah peristiwa hijrah kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah ketika Nabi berusia 53. Nabi hijrah waktu Nabi umur 53. Setelah semua sahabat mendapat izin daripada Allah untuk berhijrah, Rasulullah masih menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tunggu di Mekah sampai masa Allah turunkan wahyu
izinkan Nabi berhijrah, maka Nabi pun bersiap untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Hari ini orang yang pergi umrah, dia boleh bayang Mekah nak pergi Madinah lebih kurang 400 km. Kita naik bas pun letih. Kalau naik bas letih. Kalau sampai Madinah nak pergi ke Mekah buat umrah, sampai tu lepas 7 jam berhenti apa semua kan. Nak buat umrah pun letih kan, naik bas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tak ada bas. Nabi berhijrah tak ada motor. Depan ni boleh tengok motosikal sama aku panggil kan. Nabi berhijrah tak ada Asia, kapal terbang lah. Nabi berhijrah tidak ada kereta api. Nabi berhijrah dengan unta. Bila Allah izin Nabi berhijrah, Nabi pun balik ke rumah. Rumah Nabi dekat dengan Marwah. Siapa yang tawaf, sa'i. Siapa yang sa'i daripada Safa pergi ke Marwah, daripada pintu Marwah keluar sikit beberapa meter, disitulah rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Di situ Nabi mendapat 6 orang anak. Di situ. Sebab tu kalau pi buat umrah, baca dulu sejarah Mekah. Betul tak Baba? Kat situ ke rumah ke saya salah? Ada orang mengaji Mekah payah. Payah nak cerita. Saya mendapat maklumat begitulah di situ. Dekat-dekat dengan Sy'ab Abi Talib tu, dekat keluar kat pintu Marwah tu, di situ. Tuan-tuan, di situ Nabi dapat 6 orang anak. Waktu peristiwa hijrah, Sayyidatuna Khadijah dah wafat. Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia. Kemudian bila dapat arahan daripada Allah untuk hijrah, Nabi balik ke rumah dia. Waktu tu malam 27 Safar. 27 Safar. Nabi pun balik ke rumah tersebut. Waktu duk bersiap beg, tak ada pasport, tak ada kapal terbang, tak ada bas, tak ada motor, tak ada kereta. Nabi siap beg, sedikit bekalan baju, duk siap-siap. Jibril datang bagi tahu, ya Muhammad, mereka sedang berbincang di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat mesyuarat pemimpin-pemimpin Quraisy. Parlimen dia. Saya baca dalam buku, Darun Nadwah dekat dengan Safa. Bawah-bawah tu lah, lebih kurang dekat-dekat situ. Wallahu a'lam. Darun Nadwah ni berdekatan dengan Safa. Quraisy mesyuarat pada petang itu, pada malam itu, awal malam buat keputusan, kita bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat, Quraisy bersepakat, kita bunuh Muhammad, bukan tangkap. Mereka sepakat bukan untuk tangkap, bukan untuk kurung, tetapi untuk bunuh Muhammad. Kalau seorang dilantik untuk bunuh, nanti kabilah dia akan dituntut membayar diat. Kemudian kabilah Rasulullah akan berperang dengan kabilah yang membunuh, menuntut pembelaan. Maka Quraisy mesyuarat, kita pilih pemuda-pemuda terkuat. Kita pilih pemuda-pemuda terkuat di kalangan Quraisy, kabilah-kabilah yang banyak.
kesemua mereka ini ramai-ramai pergi ke rumah Muhammad dan bunuh Muhammad. Supaya kalau Muhammad dibunuh, kesemua panglima ni membunuh Muhammad, maka Bani Hashim tak boleh nak balas dendam sebab banyak kabilah yang bunuh. 7 kabilah, 12 kabilah, 18 kabilah yang bunuh. Maka Bani Hashim tak boleh nak tuntut bela. Bani Hashim, Bani Muttalib tak boleh nak tuntut bela sebab banyak kabilah. Quraisy mesyuarat di Darun Nadwah buat keputusan bunuh Muhammad. Ni peristiwa hijrah. Akhirnya malam itu juga hari keputusan dibuat, keluarlah komando-komando ni. Bukan orang biasa, mereka ni semua pahlawan-pahlawan daripada kabilah Mekah yang dipilih. Mereka bergerak, Nabi di rumah. Bila Jibril mai bagi tahu, wahai Muhammad, mereka sedang membuat keputusan untuk membunuh kamu. Maka Nabi pun tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau dapat berita bahawa ada satu kumpulan dalam perjalanan mai ke rumah untuk bunuh kita, tuan-tuan nak tunggu dalam rumah? Tak tunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tenang, Nabi tunggu kerana ada beberapa benda penting yang Nabi nak selesaikan. Nabi panggil Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Nabi panggil Sayyidina Ali ketika itu umur dalam 20-an. Sayyidina Ali masuk Islam umur 7. Peristiwa hijrah berlaku tahun 13, tahun 14. Lebih kurang umur Sayyidina Ali 20, 21 macam tu lah. Ada ulama sebut 23, 21. Lebih kurang tu, pemuda. Nabi panggil Sayyidina Ali, ada 2 tugas. Ini para pelajar boleh dengar. Nabi panggil Sayyidina Ali, ada 2 tugas pada malam tu. Ni cerita sirah aja, biasa aja. Boring lah para alim ulama, ramai malam ni. 2 tugas. Yang pertama, Nabi kata, wahai Ali, tidur di atas katil aku, katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung Sayyidina Ali tidur di atas katil Nabi, tetapi misi itu bahaya. Sebab pendekar Quraisy, panglima Quraisy dalam perjalanan nak mai sini nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Ali, ada 2 tugas. Yang pertama, tidur di tempat tidur aku, di atas katil aku. Kemudian Nabi mengeluarkan burdahnya yang berwarna hijau. Nabi ambil burdah, ambil rida. Nabi kata, wahai Ali, selimut dengan burdah ini. Burdah Al-Khadra Al-Hadramiyah. Kamu tidak akan ditimpa apa-apa musibah. Di luar, waktu Nabi tak bergerak lagi keluar daripada rumah sudah pun dikepung. Tuan-tuan bayang, rumah sudah dikepung. Di luar ada panglima-panglima Quraisy, kepung, lengkap bersenjata. Bilangan mereka ramai. Kalau 5 orang pun tuan-tuan, 5 orang komando. Di Malaysia dia panggil komando lah, panglima ni, komando. Kalau 5 orang pun dah tak boleh keluar dah daripada rumah tu. Ini yang tunggu di luar itu mungkin belasan, mungkin 20 lebih orang. Wallahu a'lam. Wahai Ali, tidur di tempat aku, tidak ada kemudaratan yang akan menimpa kamu. Tuan-tuan sekalian,
saya sendiri yang berceramah di kalangan alim ulama yang ada di depan, al-muhtaramun, al-ajilla, kita semua umat Islam, kalau ada 15 orang pembunuh upahan di luar, kemudian ada baba beritahu kat kita, kamu gantilah tempat baba kat sini. Pembunuh upahan tu nak bunuh baba. Ni contoh sirah ni. Baba panggil kita, baba kata kamu tidur sinilah. InsyaAllah selamat, yakin dengan Allah. Kita kata kat baba tidur sinilah. Saya baru umur 20. Baba 60 lebih dah. Kan? Macam mana saya nak yakin dengan Allah? Iman. Di sini para ulama kata, cuba lihat iman Ali ibn Abi Talib. Cuba perhatikan iman Ali ibn Abi Talib. Yang ketika itu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tahu di luar rumah ada belasan pembunuh yang lengkap bersenjata. Mereka adalah pemuda-pemuda tergagah Quraisy. Duk tunggu. Nabi kata, "Nam ya Ali, lan yadurraka syai'." Tidur di sini wahai Ali, kamu tidak akan ditimpa apa-apa musibah. Dan Ali tidur di situ. Percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sirah, tuan-tuan. Ini sirah. Bila kita baca sirah lah, tengok hebat pemuda ini. Berani dia. Tugas yang kedua, Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, Nabi panggil dan Nabi tunjukkan kepada Sayyidina Ali sehimpunan harta. Ada satu harta, banyak harta dalam rumah Rasulullah, iaitulah barang-barang amanah. Barang amanah yang disimpan, ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka tidak beriman dengan Rasulullah, tak beriman dengan Nabi, tapi percaya bahawa Nabi adalah manusia yang baik. Tidak beriman dengan Islam yang Nabi bawa, tetapi tahu bahawa Muhammad tak pernah menipu. Tak beriman dengan dakwah yang Nabi bawa, tetapi tahu dan yakin Muhammad tak pernah khianat. Tak beriman dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi yakin Muhammad boleh jaga barang-barang berharga milik kami. Mereka sakiti tubuh Nabi, tetapi barang berharga bagi Nabi simpan. Mereka sakiti hati Nabi, tetapi barang-barang berharga bagi Nabi simpan. Pelik penduduk Mekah waktu itu. Mereka menghina Nabi, setiap hari menghina Nabi di Mekah. Sehinggakan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 13 tahun berdakwah di Mekah, jumlah yang masuk Islam tak sampai 300 orang. Tak sampai 300 orang. Kita di Dewan hari ini ada 1000 orang. Mereka tolak dakwah Nabi, tetapi kalau tanya percaya tak dengan Muhammad, percaya dengan Muhammad. Mereka tolak dakwah Nabi, tapi kalau tanya pernahkah Muhammad menipu, mereka akan jawab Muhammad tak pernah menipu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi nak berhijrah keluar daripada bumi Mekah, ada timbunan harta dalam rumah Nabi, bukan harta Nabi. Penduduk Mekah simpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak malunya penduduk Mekah waktu itu. Tapi disebabkan dalam rumah tak boleh simpan, nanti anak curi.
Dalam rumah sendiri tak boleh simpan, nanti isteri curi. Dalam rumah sendiri tak boleh simpan, nanti suami curi. Maka semua simpan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi akhlak. Nabi akhlak, Nabiur rahmah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata guru saya, antara tafsirannya, wahai Muhammad, kamu ini di atas akhlak, bukan berakhlak mulia, di atas akhlak yang agung, atas lagi. Kalau di luar sana ada kesabaran, Nabi di atas kesabaran. Kalau di luar sana manusia itu amanah, kamu di atas amanah. Subhanallah. Tafsir gharib. Kalau di luar sana kebaikan dibalas kebaikan, Muhammad membalas kejahatan dengan kebaikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan tatakhallaq bi khuluqin azim, ala khuluqin azim. Masya Allah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa ajaibnya akhlak kamu, wahai Rasulullah. Karena dengan sebab itu kamu dilantik menjadi presiden kepada segala nabi dan rasul. Apabila seorang Yahudi mengkaji semua perangai Nabi, dia kaji semua perangai Nabi, tinggal lagi satu atau dua akhlak yang dia baca dalam kitab Taurat dan Injil yang belum dia lihat. Maka Yahudi ini menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghina Nabi di hadapan sahabat. Dia hina Nabi di hadapan para sahabat, di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, di hadapan Uthman. Dia kata, innaka qaumu mutlin. Kamu, wahai Muhammad, dengan keturunan kamu semua jenis lambat bayar hutang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Sayyidina Umar nak pancung kepala si Yahudi ni. Nabi kata jangan. Nabi kata, jangan wahai Umar. Pergi ke rumah aku, kata Rasulullah. Ambil beberapa gantang kurma yang aku hutang dan tambah bilangan kurma itu, kerana kamu mengasari Yahudi ini, wahai Umar. Tuan-tuan, Nabi berhutang dengan Yahudi beberapa gantang kurma. Masa untuk membayar hutang belum sampai. Yahudi itu berbohong. Dia datang depan Nabi, dia cekak Nabi, dia tuduh Nabi, dia menipu di hadapan sahabat. Dia kata waktu telah sampai, Nabi melewat-lewatkan pembayaran hutang itu. Nabi tak bercakap di hadapan Yahudi, Nabi tak bercakap di hadapan sahabat-sahabat. Nabi kata, wahai Umar, kamu pergi ambil di rumah aku sekian-sekian gantang kurma, kamu tambah gantang itu. Tambah bilangan yang aku hutang itu. Bila Sayyidina Umar pergi dengan Yahudi tadi, Sayyidina Umar tanya, wahai fulan, benarkah Rasulullah Nabi kami tidak membayar hutang kamu dan tempoh telah pun habis? Maka berkata Yahudi itu, wahai Umar,
Sesungguhnya benar Muhammad berhutang, tetapi tempoh itu belum habis. Lalu Sayyidina Umar tanya, wahai fulan, kenapa kamu berbohong dan menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Yahudi itu, wahai Umar, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab Taurat dan Injil bahawasanya penutup segala nabi dan rasul, antara sifatnya ialah dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanalladzi khalaqa Rasulullah. Antara sifat yang kami baca di dalam Taurat dan Injil ialah Rasul akhir zaman itu sifatnya ialah membalas keburukan dan kejahatan orang dengan kebaikan. Maka hari ini aku tengok sifat itu pada Muhammad dan bersaksilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuan-tuan boleh sabar? Tidak tuan-tuan, tidak saya yang boleh bersabar sampai ke tahap itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila penduduk Mekah nak bunuh Nabi malam hijrah, tuan-tuan, penduduk Mekah nak bunuh Nabi. Rahsia itu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril mai beritahu, wahai Muhammad, mereka dalam perjalanan untuk bunuh kamu. Tuan-tuan, Nabi kenal tak penduduk Mekah? Nabi kenal penduduk Mekah kesemuanya, li'annahu Makki, kerana Nabi orang Mekah. Kerana Nabi orang Mekah, dia tinggal di Mekah daripada lahir perkampungan As-Sa'diyah sampai umur 53. Maka Nabi kenal semua penduduk Mekah. Mekah bukan sebesar wilayah, waktu tu kota Mekah tu bukanlah sebesar wilayah Fatani ini, tuan-tuan. Bila Jibril mai bagi tahu, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mereka dalam perjalanan untuk bunuh kamu. Nabi tahu muka seorang demi seorang yang nak bunuh dia. Boleh jadi salah seorang yang datang itu barang amanah dia ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Boleh jadi barang amanah dia ada dalam rumah Rasulullah, tetapi dia datang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sepatutnya barang-barang berharga tu Nabi ambil lah dah nak hijrah. Bawa emas yang ditinggalkan, bawa perak yang ditinggalkan dalam simpanan rumah Nabi. Bawa barang-barang berharga sepatutnya, ya Rasulullah. Tetapi Nabi mengajar saya dan kita semua, wahai umat Rasulullah, malam ni Nabi mengajar saya dan kita semua, walaupun mereka menyimpan barang-barang amanah di dalam rumah aku, dalam keadaan mereka datang ingin membunuh aku tetap kembalikan barang ini kepada mereka. Kerana di dalam syurga nanti kesemua yang masuk syurga adalah mereka-mereka yang ada akhlak yang baik. Yang tu confirm. Orang ibadat tak banyak boleh masuk syurga. Sebab tu ada Arab Badui, dia mai tanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak puasa Ramadan, nak semayang 5 waktu, nak tunai zakat, nak buat haji sekali je, boleh masuk syurga tak? Nabi kata boleh. Dia ikhlas kepada Allah, dia ibadat tak banyak, dia boleh masuk syurga.
Tapi kalau perangai tak elok, jangan harap Allah nak masukkan ke dalam syurga. Orang miskin boleh masuk syurga, harta tak ada boleh masuk syurga. Tapi kalau hidup selalu menyakiti jiran, kalau hidup selalu mengambil hak adik-beradik dengan cara yang haram, tak ada harapan untuk masuk syurga. Kamu miskin, kamu beriman dengan Allah. Kamu miskin, kamu dahulukan akhirat. Kamu miskin, kamu cinta Rasulullah, kamu boleh masuk syurga, insya-Allah. Kamu punya akhlak yang baik, kamu boleh masuk syurga walaupun kamu miskin. Kamu punya akhlak yang baik, kamu boleh masuk syurga walaupun kamu tidak dikenali. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar saya dan ajar tuan-tuan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi tunjuk barang-barang. Nabi kata, wahai Ali, ni milik fulan. Wahai Ali, ni milik fulan. Wahai Ali, barang ni milik fulan. Kemudian selesai. Bila selesai, pembunuh-pembunuh telah pun berada di luar rumah. Kemana Nabi nak pergi? Allah mengarahkan Nabi berhijrah. Nabi dalam rumah. Nabi dalam rumah. Allah arah Rasulullah berhijrah. Wahai Allah, di luar rumah penuh dengan pembunuh keliling. Fa'anna najah. Nak selamat ke mana? Sayyidina Ali berbaring di atas katil Nabi. Nabi selimutkan dengan burdah khadra al-hadramiyah. Selimut. Kemudian kata Jibril, ukhruj min bainin nas. Wahai Muhammad, keluar dari pintu depan. Sallallahu alaihi wasallam. Jibril bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, keluar dari pintu depan. Tuan-tuan, arahan apa ni? Nabi nak berhijrah, keliling rumah Nabi penuh dengan pembunuh. Bilangan mereka ramai, kesemuanya lengkap bersenjata. Jibril bagi arahan keluar daripada pintu depan. Maka dengan keyakinan yang tiada anggarannya, tak ada anggaran. Dengan keyakinan yang tiada anggarannya, dengan keyakinan yang tiada haknya, dengan keyakinan yang tiada sempadannya, Nabi membuka pintu depan rumah Rasulullah sambil Nabi membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi buka pintu. Kerana Allah menjamin, wahai Muhammad, aku akan selamatkan kamu daripada pembunuhan ini. Tuan-tuan, sampai malam ni, bila saya baca cerita ni, malam ni bila saya baca cerita ni, saya berkata kepada diri sendiri, wahai Wadi, kalau kamu berada di tempat itu, apakah kamu yakin untuk keluar di pintu depan? Untuk keluar di pintu depan sampai malam ni, apakah iman yang ada dalam diri kita sampai malam ini, siapapun kamu, untuk kamu buat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Bila Jibril kata, wahai Muhammad, keluar dari pintu depan, Allah akan menyelamatkan kamu. Nabi buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum. Sampai ayat yang ayat ke-9. Fahum la yubsirun. Dan kami menjadikan di hadapan kamu, wahai Muhammad, benteng. Kami menjadikan di belakang kamu, wahai Muhammad, benteng. Dan kami melekakan mereka. Kami melalaikan mereka. Kami tutup pandangan mereka. Kami itu Allah. Fa'aghshaynahum. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun di mahalli raf'in fa'il. Ini ada para ulama ramai. Hum apa hum? Siapa berani i'rab hum di kalangan pelajar pondok main atas? I'rab mufassal, i'rab tafsili. Saya bagi hadiah yang berani i'rab hum di sini. Dari dengan pelajar pondok. Pak Tony ni terkenal dengan nahwu sorof, sangat terkenal lah. Saya ada 1000 bat. Ni ada orang bagi kat saya nak bagi kat pelajar yang berani jawab. Fa'aghshaynahum. Ta'al a'rib kalimatahum mufassalan. Ni ramai ni pelajar ni. Pondok mana ni? Lagi balik kena marah dengan bapa. Okey. Habis fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan mereka tidak nampak. Kami butakan mata mereka. Kami tutup mata mereka. Kami tutup dan sekat pandangan mereka. Mereka takkan lihat, wahai Muhammad. Nabi pun buka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi buka pintu, semua ada. Kesemua memegang senjata. Mata terbuka. Bukan tidur di tanah kan, bukan tidur berbaring, bukan tidur macam tu. Semua pegang senjata, semua duduk bersiap, tapi mata buka tapi macam tu. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok orang yang nak bunuh kita, 15 orang yang nak bunuh kita depan mata kita. Allahu Akbar. Orang nak bunuh kita ada di depan muka kita, tak boleh buat apa-apa, keras macam tu. Sambil berdiri, sambil bersedia, tapi tak nampak Rasulullah, matanya buka. Macam tu. Nabi boleh ambil pedang dia, Nabi boleh sembelih seorang-seorang. Tak berdosa Rasulullah, sebab kesemua yang datang itu adalah di kalangan pembunuh. Tidak berdosa Rasulullah kalau Nabi buat keluar pedang, Nabi sembelih seorang-seorang. Tak berdosa. Tetapi yang ajaib akhlak Nabi. Saya dengan sirah membuatkan kita keluh, lidah kita keluh, jasad kita keluh, iman kita keluh, roh kita keluh di hadapan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab sirah, Nabi keluar, Nabi nampak, Nabi tengok dan Nabi kenal seorang-seorang penduduk Mekah yang sedang berdiri mengelilingi, mengepung rumah Nabi. Tujuan mereka kesemuanya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak jawab i'rab tadi ke? Tuang ayat je. Tuang ayat je.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal, masya-Allah. Orang Mekah tuan-tuan, yang diupah itu bukan orang luar. Yang diupah itu bukan orang luar, yang disuruh itu bukan orang luar. Mereka sebahagiannya adalah rakan-rakan permainan sepermainan Nabi SAW. Sebahagiannya adalah jiran-jiran Nabi SAW. Nabi tengok muka, Nabi tengok muka seseorang. Kamu yang nak bunuh, kamu yang nak bunuh aku, kamu yang nak bunuh aku, kamu yang nak bunuh aku. Subhanallah. Tidak seorang pun yang dipancung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, Al-Imam Abu Syuhbah, antara pengarang Sirah fi Dhaw'il Quran Al-Karim, Syekh dan beberapa yang lain, mereka kata Nabi hanya mengambil pasir. Nabi ambil pasir, Nabi ambil pasir, Nabi letak sikit je. Nabi letak sikit je. Nabi ambil pasir, Nabi letak sikit. Nabi letak sikit di atas kepala pembunuh pertama, kepala pembunuh kedua, pembunuh ketiga, pembunuh keempat, pembunuh ke-11, pembunuh ke-15. Kata para ulama, ini ijtihad para ulama. Mungkin Nabi nak bagi tahu, tadi Muhammad lalu di hadapan kalian. Muhammad ada dalam rumah ini. Muhammad lalu di hadapan kalian. Tetapi tidak seorang pun yang dibuat ataupun yang disakiti oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang daripada awal Muhammad ada dalam rumah itu. Sebab tu Nabi letak, kata para ulama, Nabi letak dan taburkan pasir untuk kesemua mereka ini tahu Muhammad keluar daripada rumah ini di hadapan kalian dan Muhammad tidak apa-apakan kalian. Bismillah, Masya Allah. No? Bismillah, Masya Allah. Akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan, kemudian daripada situ Nabi pun tinggalkan pembunuh-pembunuh dia sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan pembunuh-pembunuh dia dalam keadaan yang sihat. Tidak seorang pun dicerca. Tidak seorang pun dikutuk. Tidak seorang pun diludah oleh Rasulullah. Tidak seorang pun ditampar oleh Nabi. Tidak seorang pun disakiti oleh Rasulullah. Nabi tinggalkan kesemuanya kerana mereka ummati, ummati. Kerana mereka adalah umat aku. Kerana mereka adalah umat aku. Nabi pun tinggal, pergi ke rumah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Kalau hari ni tuan-tuan, zaman moden ni, rumah Sayyidina Abu Bakar ada di Hilton. Hilton yang kayu tu, bukan Hilton dia. Lah ni ada Hilton baru belakang tu. Syariq Omar kot saya. Kalau yang Hilton baru tu Syariq Omar, ni yang Hilton lama. Hilton yang kayu tu. Ada musalla Abu Bakar, di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar. Tapi musalla tu hari ni dia tingkat 4 kalau tak silap saya. Bawah sekali itu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi daripada Marwah, dekat-dekat dengan Marwah, Nabi tinggalkan rumah tu menuju ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hak tu cerita lain lah. No? Yang saya sebut malam ni, hak cerita sikit tu je. Betul? Dan ceramah saya panjang ni je lah. Habis dah. Sebab motor duk tunggu. Lama dah motor tu daripada petang. Tuan-tuan pun datang ni nak tengok motor tu. Kan nak cabutan betul. Dan apa namanya, untuk malam ni saya rasa cukup kadar itu dulu. Secara ringkas, sekejap je ceramah saya memang macam tu tuan-tuan. Ceramah saya memang begitu. Dan sebenarnya saya tak sempat rehat.
daripada Kedah tadi kan, datang sini agak lewat petang tadi sampai dan terus bersiap untuk datang ke tempat ceramah bersama dengan para alim ulama daripada wilayah Fatani. Dan saya rasa setakat tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Saya minta maaf lah ceramah ringkas saya. Semoga perkongsian ringkas daripada saya pada malam ni, yang saya sangat malu sebenarnya berada di hadapan ramai alim ulama yang ada, dan semoga kisah itu membuatkan kita bertambah kerinduan dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada seluruh pimpinan Majlis Agama Islam wilayah Fatani dan para alim ulama yang ada di atas jemputan untuk berkongsi satu dua bukan ilmu baru lah kan, bukan berkongsi ilmu baru pun, ilmu lama kan. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar, salah seorang daripada penceramah dari Kedah, Malaysia, yang mana bagi penjelasan dan juga sikap-sikap Rasulullah, lebih-lebih laginya akhlak yang mulia Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz itu, bolehlah kita semua guna supaya saning yang nyatanya Ustaz katanya kalau sesiapakah yang akhlak begitu mulia confirm disyurgakan. Dan itu pihak kami tak terbakan lagi ucapan ribuan terima kasih kepada Fadil Al-Ustaz Wadi Anwar. Terima kasih kepada Ustaznya. InsyaAllah kita semua mana nak tengok sekalian ni. Nah, saya kita semua pakat doa sikit hari kepada ustaz kita dah. Kita pakat doa sikit hari kepada ustaz kita bagi selamat. Sebabnya ustaz ustaz dia mari kita kedok bagi teguh. Ini dia pertama untuk mari jumpa dengan kita, untuk mari dia juga. InsyaAllah kita semua pakat doa mentawi ustaz kita tu selamat lah jalan kelik Malaysia esok. Nah, malam ni ustaz kita tu nah kelik dengan selamat. Bunyi kata esok kena nak kelik. InsyaAllah kita semua pakat tolong nah doa ke Ustaz Wadi Anwar kita nak kelik dengan selamat. InsyaAllah kita semua bakat doa-doa lah dah insyaAllah. Baiklah kepada adik-adik kita dan juga ayah kita semua yang mana kita nak bersalin berjabat tangan dengan ustaz kita minta lah slow kita minta berkomunikasi kita bagi lakukan bagi ustaz tadi di Kristo
InsyaAllah kita bakal doa dah minta Ustaz Anwar kita klik dengan selamat. Nah, InsyaAllah kita bakal doa minta klik dengan selamat. InsyaAllah kita akan doa buat sama-sama. Nah, Amam minta. InsyaAllah kita akan doa bersama-sama. Dari pertama kerajaan Indonesia jurusan bahasa Arab. Bolehlah kalau bahasa kita tak puas hati malam-malam ini dan juga kita masuk ikuti lagi ceramah-ceramah Ustaz kita ni saya pada YouTube. Kita tarik saja, tim saja. Wadi Anwar, Ustaz Wadi Anwar akan naiklah ceramah-ceramah dia dalam YouTube. Kita terkenal lah ceramah dengan tajuknya akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman dan juga cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada adik-adik kita, tutup pakai kita boleh kita masuk bersaleh, kita minta izin dan juga kita jalan kepada orang lain lagi. Kita jalan kepada orang lain lagi yang nak bersaleh, sudah bersaleh, kita beri orang lain lagi masuk bersaleh. Nah, kita buat lagi, kita boleh masuk pada kita bakal doa minta Ustaz Anwar kita tu selamat dalam perjalanan dah. Jadi sekarang lah ni Ustaz kita nak kata nak pergi rehat lah. Lepas tu Ustaz kita pun nak klik. InsyaAllah kita bakal pim kawan kau hai tentang ya pak pai kau hai pak pai. Nah, kita doa lagu tu. Kita pim lagu tu kau hai tentang ya pak pai. Kita bakal doa insya-Allah kau hai tentang ya pak pai. kepada kita semua. Apabila yang ada di sini kita ada nasi jemputan daripada kumpulan Akmal. Kita ada nasi jemputan dari kumpulan Akmal. Selesai daripada nasi jemputan dari kumpulan Akmal, kita ada undi bertuah. InsyaAllah pada malam ini sampai pada pukul 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawi Ustaz kita selamat. Kali lagi. Minggu dah. Garanti tenang dalam minggu malam ini, malam pertama. InsyaAllah kita akan doa bersama-sama minta Ustaz kita selamat ala jalan ni insyaAllah. Kita orang-orang kita berhari awal. Karena besok hari ini kita ada lagi khusus ke email tempat bila dan juga kawasan masjid. Ini Baba Liske, tanya Baba Liske. Dan juga kita ada Baba Liske dan ulama pada ni. Selain itu kita ada pertandingan baca bertepung dan juga puisi dan juga ceramah agama. Kita ada InsyaAllah kita akan doa bersama-sama untuk Ustaz Wadi Anwar kita tu klik dengan selamat dah insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita bakal doa buat sama-sama. Nah, kita bakal doa buat sama-sama insyaAllah. Jadi apa kita semua duk nampak. Nah, apa ni ada jalan ni kena kepada beli scare, pondok di scare pondok di tani kita ni. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur hamba kita semua insya-Allah taala dah. Itu di antara. Allahumma salli ala Muhammad. Kereta ada mana kereta? Saya kereta apa? Dah, Pak. Nak katuk? Ha? Ya, kereta kita dua ni. Dah. Kita nak katuk lah dulu. Nak ada katuk ke lah. Ha? Cek apa? Ada apa dah? Lepas tu
Dan insya-Allah ibu-bapa dan kakak semua, saya pun nak katok lesok sekarang ni dulu. Insya-Allah kita nah yon dengan mulalah tadi. Nah kita dengan mula tadi kata Ustaz Anwar kita. Kalau kita tak puas hati tu kita pergi dengan dalam YouTube. Nah kita pim kat Ustaz Wadi Anwar bahasa Rumi dah insya-Allah taala. Maka malam ni sekarang ni dulu kita bakal doa minta Ustaz Anwar kita selamat dalam perjalanan sampai di rumah dengan selamat. Nah insya-Allah moga malam ni sekarang dulu kita sama bagi esok pula muzakarah kita. Wallahu subhanahu wa taala alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.